Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang. Buletin UKAS edisi malam 27 Jun 2021 bersama saya Alfairez Jemurin. Berita utama, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Ahad menyatakan fasa pertama Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 tidak akan ditamatkan esok. Menurut beliau, fasa pertama akan diteruskan sehingga nilai ambang kes COVID-19 kurang dari 4,000 kes sehari. Bercakap di Kuala Lumpur, beliau menjelaskan sekiranya penutupan fasa pertama ini berjaya mengurangkan jumlah kes harian, kerajaan akan beralih kepada fasa kedua iaitu selama 4 minggu bagi membolehkan beberapa sektor ekonomi dibuka dengan syarat tiada perhimpunan besar yang terlibat dan jarak fizikal dilakukan. Tambah beliau, kerajaan juga akan mengumumkan bantuan yang lebih komprehensif kepada semua kelompok masyarakat pada Isnin atau Selasa depan. Laporan seterusnya, projek laluan tepi Sungai Gedong atau Gedong Riverbank Walkway Project bukan sahaja memberi manfaat kepada rakyat di situ, malah akan menjadi salah satu tarikan menarik di kawasan berkenaan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri bersama Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sarawak, Datuk Mohammad Narodin Majais berkesempatan melawat tapak projek di Kampung Gedong pada Sabtu. Menurut Datuk Seri Nancy Shukri yang juga Ahli Parlimen Batang Sadong, tempat tersebut akan ditinggikan lagi dan membina ban untuk mengelakkan banjir supaya tempat ini tidak dibiarkan kosong. Pernah meletak petadi yang membina ban lah. Kita nak to avoid banjir juga kan. And then supaya tempat ini tidak dibiarkan kosong, yang dapat digunakan. Ini memanfaatkan rakyat di Gedong lah. Dalam pada itu, Datuk Mohammad Narodin yang juga merangkap adun Gedong berkata seperti yang dapat dilihat, Gedong mempunyai potensi pelancongan yang amat baik pada masa akan datang. Dan Gedong akan menjadi sentral. Satu, kita dah dapat menghubungi Gedong dari Serian. Dua, dari Semunjan. Tiga, jambatan baru sudah ditenda pergi ke Semarahan. Jadi Kuching pergi Gedong hanya 40 minit hingga 1 jam saja. Dibanding kereta sejam setengah ataupun 2 jam. Jadi baiklah cadangan tu dicadangkan di mana Gedong boleh menarik pelancong dari luar, dan cadangan tu tadi dapat serve 3 purpose. Satunya ban kata Datuk Seri tadi yang dinaikkan 2 kaki at least dapat mengurangkan potensi banjir di kampung. Jadi ketiga, mengambil peluang benteng tu sudah siap kacak. Jadi munsit dipolah apa-apa diimprove, jadinya akan tenggelam jadi pantai balik. So apabila dipolah benteng, dinaikkan taraf, jadi walkway, jadi ban, jadi investment kerjaan dalam benteng berbaloi. Tambah beliau, cadangan yang telah diluluskan oleh kerajaan untuk membina stadium pusat komuniti dan hotel telah dibincangkan dan akan ditender dalam Julai ini. Berita berikutnya, pendekatan kerajaan negeri menggunakan vaksin dos tunggal jenis CanSino untuk masyarakat di kawasan pedalaman sangat sesuai dan bertepatan. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh, kaedah tersebut juga sangat membantu khususnya kepada petugas yang melakukan proses pemvaksinan. Untuk vaksin yang mempunyai satu suntikan saja, itu merupakan satu keadaan yang terbaik supaya yang meringankan lagi dari segi kita menjalankan suntikan dari Jabatan Kementerian dan juga daripada support staff daripada pihak Presiden dan daerah. Menjelas demikian kepada media semasa meninjau program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Bergerak Daerah Sarike di SK Bukit Kinyau pada Sabtu. Datuk Len memberitahu rakyat tidak perlu bingung kerana vaksin itu telah diluluskan dan telah melalui ujian begitu ketat sekali. Mengulas lanjut, Datuk Len memberitahu PPV di Sarike mampu menampung kapasiti yang tinggi untuk melakukan proses vaksinasi namun menghadapi masalah bekalan vaksin yang tidak mencukupi. Kalau kita lihat dari peratusan ataupun mereka yang telah berdaftar, dari apa yang jumlah yang harus berdaftar dan jumlah yang telah berdaftar, kita melihat lebih 80% sudah berdaftar. Dan dari segi sambutan ataupun yang turn up, yang hadir untuk suntik dalam Serikei ini saja ialah 50% untuk
untuk pertama. Dan terus kedua ialah 20%. Jadi kalau kita lihat dari segi kapasiti kita ni, kita mempunyai kapasiti yang baik. Jadi yang masalah yang kita hadapi ialah dari segi penghantaran vaksin ini. Jadi we don't have the problem. Kita tidak mempunyai masalah untuk mengambil mereka yang vaksin. Yang masalah ialah dari segi sumber, dari segi bakalan vaksin ini. Sementara itu, KK Bukit Kinyau Al-Bahri Juki Ahmad berterima kasih kepada kerajaan negeri kerana memberi vaksin percuma kepada rakyat di Sarike. Saya KK Kampung Bukit Kinyau mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kerajaan Sarawak kerana memberi kesenangan kepada rakyat sini, tidak perlu pergi keluar sana. Maklumlah sekarang ni zaman PKP, lagipun bot begitu terhadlah. Saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri Sarawak sekali lagi dan kepada semua jabatan-jabatan kerajaan, kementerian yang terlibat pada hari ini. Saya begitu terhujah sekali lah kerana program ini dilaksanakan di Kampung Bukit Kinyau ini. Di Mukah pula, program pemberian vaksin secara outreach atau turun padang yang pertama dilaksanakan di Mukah bermula di Rumah Simu di kawasan Ulu Bawah Dalat. Menurut residen bahagian Mukah merangkap pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian Mukah, Hamdiah Bakir, seramai 37 penduduk di rumah panjang itu telah menerima dos pertama vaksin. Katanya hari pertama program itu menyasarkan untuk memvaksinasi penduduk di 15 buah rumah panjang di kawasan berkenaan. Ini adalah program pertama di bahagian Mukah untuk program outreach daripada beberapa program outreach yang akan diadakan baik di klinik-klinik kesihatan maupun turun padang dan untuk pada hari ini ada sebanyak 15 rumah panjang di kawasan Ulu Bawah dan pada hari pertama sebanyak 200 dos dan untuk esok hari ada 287 membawa jumlah keseluruhan untuk kawasan ini sebanyak 487 dos dan kebanyakannya mereka memang bersetuju untuk diberi vaksin di kawasan ini, khususnya untuk rumah panjang Simu ini tadi. Bercakap kepada UKAS semasa meninjau program itu di Rumah Simu, Hamdiah mengucapkan terima kasih kepada penduduk kerana menerima vaksin dan faham akan kepentingannya untuk mencapai imunisasi berkelompok dalam masyarakat. Sementara itu, Penghulu Sebastian Sintan Ahmad berterima kasih kepada semua pihak yang telah melaksanakan program pemberian vaksin secara outreach itu di kawasan tersebut. Aku pagi itu bersaya terima kasih ngagai pengawal program ke ngejiat vaksin COVID-19 tu baru rumah kami banyak rumah semua. Jadi terima kasih megak ngagai bala sida KKM mari dalat gabung ngah muka sida upis tuan residen tuan Dio dalat ngau bala-bala tim ya meh. Jadi kita nak takut ke vaksin tu cukup maneh kena ngejiat kita. Nara guna kita nak ngejiat di rimpu lah betul oleh nyelamat ke kita dari penyakit COVID tu. Salah seorang penerima Stephenson Canggai Gindau turut merakamkan penghargaan kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia kerana turun padang untuk memberikan vaksin kepada penduduk di Rumah Simu. Jadi pagi itu kami bertuah bendal, menasib ramai, laban KKM udah datang berumah Simu tu, beri vaksin ngagai menua bawah itu. Jadi terima kasih ngagai pejabat daerah, ngagai bala ke frontliners kita baka sida hari mukahnya tuan residen permisi datai DO permisi datai. Jadi terima kasih mayuh laban udah mari vaksin kena bertucuk kena jaga diri po. Jaga komuniti kita. Hari kita selamat, semua kita selamat bagian. Masih lagi dengan perkembangan di Mukah dengan Petronas turut serta menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan dengan menyumbang sebanyak 1,000 pack coffee break untuk frontliners KKM dan bukan KKM di Mukah. Majlis serahan sumbangan itu disempurnakan oleh pengurus wilayah Petronas Dagangan Berhad Wong Koh Seng pada Sabtu.
Kali ini kita punya coffee break item, kita ada standby 1,000 punya coffee break pack kepada semua frontliner dekat Mukah. Sumbangan daripada Petronas Dagangan Berhad sama sekali dengan Petronas Mukah Station. Dalam pada itu, sebuah lagi pusat pemberian vaksin PPV akan dibuka di Mukah bagi membantu dan memudahkan penduduk luar bandar untuk mendapatkan vaksinasi. PPV berkenaan iaitu Klinik Kesihatan Bukut Mukah dijadual mula beroperasi pada awal Julai kelak sebagai tambahan kepada PPV Dewan Suara Mesra Mukah dan PPV Outreach di Klinik Kesihatan Balingian. Dalam pada itu, proses pemberian vaksin dos pertama diteruskan pada Sabtu dengan seramai 660 lagi penduduk menerimanya di PPV Dewan Suara Mesra Mukah, manakala seramai 300 penerima di Klinik Kesihatan Balingian. Salah seorang penerima Tan Rapijan Serakawi ketika ditemui UKAS amat berterima kasih kepada petugas-petugas di PPV Dewan Suara Mesra Mukah atas layanan mesra diberikan kepada semua penerima vaksin semasa proses vaksinasi. Setakat ini, alhamdulillah saya masih okey lagi. Terima kasih atas layanan KKM dan petugas-petugas sukarelawan di PPV Dewan Suara Mesra Mukah ke atas semua penerima vaksin pada hari ini. Saya sendiri menerima layanan yang terbaik, alhamdulillah. Zaman PE pula menyeru warga di Mukah yang belum mendaftar untuk segera berbuat demikian kerana ia adalah pelindungan terbaik dari wabak COVID-19. Saya menyeru kepada rakan-rakan semua di luar, ambillah. Jangan tidak ambil, lebih baik ambilkanlah. Itu yang terbaik untuk diri kita. Dan terima kasih juga kepada frontliner yang bertugas di Dewan Suara ataupun di mana juga berada. InsyaAllah kita jaga kita lah, insyaAllah. Manakala di Sematan, petugas di Pusat Pemberian Vaksin PPV di situ telah memberikan suntikan vaksin COVID-19 kepada seramai 1,000 penduduk di kawasan itu sejak ia dibuka 3 minggu lepas. Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Sematan Dr. Cheryl Anastasia Iskandar memberitahu pihak klinik menganggarkan untuk menyuntik 350 orang setiap minggu. Jadi untuk pengetahuan semua, hari esok klinik ada mengadakan program vaksinasi lah yang telah berjalan selama 3 minggu dah lah untuk penduduk-penduduk di Sematan lah. Jadi pada setiap minggu kita akan insyaAllah ada memberi vaksin untuk 300 orang ke atas lah, 360 macam ni lah. Setakat esok kita dah memberi 1,000 lah, lebih kurang 1,000 vaksin kepada penduduk dan kita harap kita akan dapat lebih banyak dos lah untuk semua penduduk di Sematan lah. Jadi setakat tu bersyukurlah sebab penduduk di Sematan semua mau menerima vaksin, tak ada apa-apa masalah lah. Jadi kami harap untuk semua penduduk lah kita sama-sama jaga kita di Sematan lah, ambil vaksin, jaga SOP, jaga kesihatan semualah. Beliau berkata demikian ketika memberi taklimat kepada Adun Tanjung Datuk Amar Jamilah Anu ketika tinjauan beliau ke PPV tersebut pada Sabtu. Sementara itu, menurut penghulu daerah kecil Sematan, Jumahdi Sabian, sebanyak 4 kampung telah selesai diberikan vaksin dos pertama setakat Sabtu. Ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak khasnya dan Kerajaan Malaysia umumnya kerana telah memberi vaksin kepada kami di kawasan ini, di kawasan daerah kecil Sematan. Jadi untuk ingatan kepada penduduk-penduduk di daerah kecil Sematan supaya mendaftar untuk divaksin. Apa yang saya harapkan di sini supaya penduduk-penduduk yang ada di sini divaksin semuanya, 100% divaksin. Sekian edisi malam bersama saya Al-Faris Jumuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.